Baik, kita biasanya kalau kita lihat orang lelaki sembelih, satu hari tiba-tiba perempuan sembelih ayam. Orang kata, saya tak boleh makan ni sebab yang sembelih tu perempuan. Yang sembelih tu perempuan. Okey, timbul persoalan. Adakah wajib sembelih tu orang lelaki? Adakah wajib yang sembelih tu orang lelaki baru kita boleh makan? Jawapannya tidak. Kena faham tu. Ni saya buka ni masalah fiqh sikit. Jawapannya tidak. Apabila yang sembelih itu orang Islam, tak kira lelaki ke, tak kira perempuan ke, walaupun dia khunsa sekalipun, tapi syarat dia Islam. Syarat dia adalah Islam, boleh makan. Tak ada masalah. Tapi biasanya kita lihat orang lelaki yang sembelih, sebab orang perempuan ni nak sembelih tu hati dia berdebar sikit. Tak sanggup. Orang lelaki pun saya kata bukan semua juga sanggup. Suruh sembelih ayam pun takut. Nak suruh sembelih lembu, lari. Cuba kita lihat tu. Kadang-kadang apa? Nak bila nak korban kan? Semua ada dah orang berlaku. Tiba semua pakat lihat Allah. Ni siapa nak sembelih ni? Siapa nak sembelih ni? Sebab apa? Takut. Takut nak sembelih binatang tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, yang kasih muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, inayah, kasih sayang, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan pada sebuah jemaah dan dapat kita teruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat dalam surah Maidah ayat yang keempat Surah Maidah ayat yang keempat. Baik, nama surah pun surah Maidah yang berkaitan dengan hidangan, makanan. Sebab tu kita lihat panjang lebar, sebabnya ada makanan yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan. Jadi Allah Taala terangkan semua itu supaya kita selamat di sudut pemakanan kita, Dan ingatlah, setiap yang kita makan itu akan menjadi daging darah kita, dan itulah juga yang akan menjadi kekuatan kepada keimanan. Kalau ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, maka itu akan melemahkan iman. Kalau kita makan makanan yang halal dan thayyibah, insya-Allah akan beri kekuatan untuk kita buat amal ibadat. Dia ada impak daripada makanan tadi. Dan maka di antara kita kata rosaknya iman atau lemahnya iman tu sebenarnya faktor yang besar tapi tak nampak. Makanan itu sendiri. Sebab makanan itu perkara yang kita ambil setiap hari.
Nah, ya, perkara yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita minum setiap hari. Sebab itu pastikan dia adalah yang diizinkan, dibenarkan oleh syariat, insya-Allah. Ya. Walaupun makan itu bukan wajib. Bukan wajib. Tak makan pun tak apa. Tak jadi masalah, ya. Cuma lapar kan. Tapi kalau kita niat benda tu yang harus, niat untuk ibadat, insya-Allah jadi ibadat. Tu ya. Baik, jadi insya-Allah kita teruskan lagi dalam ayat yang keempat ini, insya-Allah kita akan lihat lagi ya. Masih lagi hal yang berkaitan dengan pemakanan yang berkaitan dengan makanan yang halal, ya. Dan kemudian akan dibuatkan lagi dengan hukum berburu. Hukum berburu menggunakan binatang yang terlatih. Itu yang diizinkan dalam agama kita ya. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله Innallaha sari'ul hisab. Baik, jadi dalam ayat ini, jadi Allah Taala menceritakan hal yang berkaitan dengan keadaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini suka nak ambil tahu atau cakna dengan agama. Jadi mereka akan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang dibolehkan dan perkara yang tak dibolehkan. Baik, sebab itu antaranya maka Allah sebut sini yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanyakan kepadamu ya Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Cuba kita lihat hari ini. Kita ambil hari ini ya. Konteksnya kalau kita lihat umat Islam hari ini, terutama orang kita ni, sebabnya macam tak ada cakna tentang yang halal haram. Yang dia tahu, dia tengok orang lain buat, dia pun nak buat. Sebagai contohnya kalau tengoklah, benda ni orang apa memang sensitif sikit. Sampai keluar dalam khutbah baru ni, dengan dalam khutbah Jumaat kebanyakan kita bila, haramnya rokok dan vapes. Sebab tu kita tak ada cakna. Kata tak apa. Orang yang dalam hal ni bukan kita lihat kepada nafsu kita. Nafsu ni semua nak buat belaka. Tapi kita lihat pada hukum. Dan jangan kita berfikirkan, ulama dulu kata makruh ke apa. Makruh ni benda yang Allah Taala sendiri tak suka. Kena faham. Kalau haram, Allahu Akbar, lagilah berat. Sebab tu kalau benda yang makruh sekalipun sepatutnya kita kena hindari. Kalau makruh tu, sebab makruh ni ada dua step. Satu makruh yang paling berat, dipanggil makruh tahriman. Makruh yang hampir ke haram. Yang kedua dipanggil makruh tanzihan. Makruh yang ringan. Makruh yang ringan ni, Allah, tak apa ni kita tak apa. Contohnya pemakanan kita lah. Petai jering tu kan. Memang kita setengah orang tu suka kan. Dia makruh sebab bau je. Tapi kalau hilang bau tak apa. Bayangkan kita masak setiap hari kita kena bawang kan. Bawang mentah tu makruh. Tapi bila masak habislah hilang. Tak ada masalah. Ya. Tu. Baik. Jadi ketika Allah Taala menyebut tentang apa yang diharamkannya dalam ayat sebelum, ada binatang surah Al-Lepas dah. Binatang-binatang yang Allah Taala haramkan. Walaupun asalnya halal, tapi sebab faktor kematian tu, cara dia, kalau tak disembelih, maka hukumnya haram. Tu ya. Dan kemudian Allah tak bagi keringanan bagi mereka yang terpaksa. Dan kadang darurat, itu pun bukan kita apa, dah kenyang makan lagi, nak buat bekal lagi, nak simpan lagi, tu tak boleh. Tu tak diizinkan, tak benarkan. Okay?
Jadi Allah menyebut tentang apa yang diharamkannya dalam ayat sebelumnya yang merupakan makanan-makanan kita dan semua makanan yang kotor. Binatang kalau tak disembelih itu sebenarnya kotor. Sebab apa? Darah yang ada pada dia tu, yang panggil damu masfuh, darah yang boleh mengalir itu boleh buat penyakit. Dah. Dan merugikan sebenarnya bagi siapa yang makannya. Sebab apa? Ia akan beri kesan kepada badannya sudut kesihatan, apatah lagi agamanya. Ya. Jadi kedua-dua itu akan menyebabkan impak kepada pemakanan yang tak elok tadi. Baik. Kemudian Allah kecualikan pada keadaan darurat. Pada keadaan darurat tadi. Baik. Baik, oleh sebab itu kalau kita lihat sini, jadi maka mereka di atas sahabat-sahabat ni mereka bertanya kepada Rasulullah, sebab tu cakna mereka prihatin mereka terhadap agama. Mereka nak tahu apa yang boleh daripada apa yang tak boleh. Sebab tu saya kata zaman sekarang ni tak ada keprihatinan tu. Dia kira apa? Peduli apa? Itu dah. Peduli apa dah? Kadang-kadang kita contohlah saya ambil bab okok lah. Jangan kita ambil dalil, itu ada ustaz tu dia seokok juga. Jadi kita ambil ustaz tu buat menunjukkan boleh. Ustaz tu bukan maksum. Kita ustaz tu bukan maksum. Bila kita Quran lagi lah. Sebab orang yang takwa insya-Allah dia tak lihat kepada orang lain tapi dia lihat kepada hukum yang Allah Taala letakkan untuk kebaikan kita juga sudut diri kita dan juga agama kita tadi. Baik, sebab tu maka Allah Taala permudahkan bila keadaan darurat seperti surah Al-An'am ayat 119 ba'da minasyaitan wajim wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrtum ilaih. Allah sebut padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya ke atasmu. Itu makanan apa yang tak diboleh kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Itu panggil keadaan darurat. Dah tak ada orang lain. Kalau tak makan mati. Terpaksa makan. Itu pun nampak tak? Bukan makan sampai kenyang. Orang panggil itu adalah kadar aje. Supaya apa? Kalau tak makan nak kat kaki pun tak boleh Nak bergerak tak boleh. Makan sikit. Biar boleh bergerak, boleh pergi cari yang halal. Tak? Baik, sebab tu di sini maka Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka, iaitu apa yang boleh untuk mereka makan. Baik, maka Allah perintahkan Nabi SAW beritahu kepada para sahabatnya, qul uhilla lakumut thayyibat. Tengok elok-elok Allah beritahu dah sendiri. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Yang baik-baik. Makna yang baik ni nampak tak? Bukan nanti ikut kepada sedapnya lidah kita ataupun sedapnya nafsu kita. Tapi maksud baik ni sudut yang Allah nak, sudut kesihatan. Sudut kesihatan kita ni. Sebab dengan kita makan yang elok, insya-Allah kita akan sihat. Bila kita sihat, kita boleh buat amal ibadat. Bayangkan kalau orang sakit nak buat ibadat pun susah lah. Tu ya. Jadi pemakanan pun kena jaga. Mungkin kalau orang isap okor kata, itu bukan makan Ustaz. Jangan kira itu sama tu. Sebab tu benda tu dia kata berkaitan dengan apa yang keluar masuk dalam badan kita. Mungkin dia jawab lagi. Orang kalau kita tu, dia nak buat juga dia akan jawab. Dia kata saya bukan telan Ustaz. Saya hisap kena sembuh keluar. Tak kira. Benda tu kan akan lekat pada kita. Tapi kalau ikut kepada kajian dia, orang yang hisap okok tu dia ada kesan dia, tapi orang yang berkawan dengan dia tak hisap okok lebih teruk lagi pada dia. Jadi hukumnya adalah zalim. Nampak tak? Hukumnya adalah zalim. Allahu Akbar. Cuba kita lihat sekarang macam hot waves. Macam kereta api. Macam kereta api zaman sekarang tak apa, kereta api yang kita ada hot elektrik, tak nampak apa kan. Adapun kata-kata gunakan minyak pun tak ada teruk asap. Dulu gunakan batu. Gunakan batu dulu dah.
Ya, nampak dekat serombong tu, ya Allah. Kalau kena muka hitam. Ha? Tu ya. Allah. Itulah yang keluar padanya. Ha. Banyak lagi benda hak lain yang boleh buat. Buatlah benda hak yang elok. Ya? Tu. Okey tak? Jadi hal ini seperti mana Allah Taala juga sebut dalam surah Ar-Rah dulu. Tak? Ya? Iaitu dah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tak? Yang mana Allah perintahkan kepada baginda, ya, menghalalkan yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang beri faedah. Yang beri faedah kepada kita, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Yang buruk ni maknanya yang boleh merosakkan kesihatan, apatah lagi agama. Nah, jadi menurut Imam Muqatil rahimahullah taala, at-thayyibat. Thayyibat ni maksud dia tu benda yang elok dah. Iaitu segala sesuatu yang dihalalkan bagi mereka untuk dimakan. Tu nampak? Ya, sini at-thayyibat ni bukan nanti benda tu elok pada pandangan, tapi makna benda itu adalah halal. Iaitu maksud ni rezeki yang halal. Okey, ada dua dah. Satu, nampak? Benda tu halal yang kita nak makan. Yang kedua, sumber dia. Tu kena jaga juga. Sebagai contohnya, kalau kita kata nasi halal, alhamdulillah, makan nasi itu, ya, kita pun tak berdosa. Tetapi daripada mana kita dapat? Adakah beras tadi beras apa? Beras dicuri ke? Tu. Tak ada orang curi beras, tapi ini istilahnya lah. Kalau dapat beras tu beras dicuri. Ataupun duit yang beli tu duit pada rasuah. Tu tak nak. Nampak tak? Walaupun nampak elok, tapi dikaitkannya itu dah syubhat jadi kotor. Nampak elok tapi sebenarnya kotor. Sebab apa? Rezeki itu asalnya halal, tapi sebab sumber tidak halal, maka menyebabkan jadi haram. Allahu Akbar. Okey, itu yang ditafsirkan oleh Muqatil rahimahullah taala. Baik, Imam Az-Zuhri, ni seorang perawi hadis yang hebat, ya. Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang minum air kencing. Minum air kencing untuk rawatan. Untuk rawatan. Malahan dikatakan apa? Dia jawab, itu bukan termasuk yang baik. Tak boleh. Nama apa air kencing? Air kencing pun najis kan? Ya. Tidak. Baik, sebenarnya dia pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada satu puak. Puak ni bukan puak daripada Madinah. Mereka ni datang ke Madinah, nama puak Urnain. Hidung mereka panjang-panjang. Bukanlah panjang macam gajah tu. Hidung mereka ni panjang-panjang puak ni. Ya, mereka datang, kemudian mereka memeluk Islam. Kata mereka nak meluk Islam. Mereka tinggal di Madinah, tapi cuaca di Madinah itu, mereka tidak dapat sesuaikan diri dengan cuaca di Madinah. Jadi yang apa? Kita tahu sakit kulit sikit apa. Jadi Nabi perintahkan mereka ini, apa? Pergi kepada ada sahabat yang Nabi tugaskan sebagai menjaga unta. Pergi ke tempat penjagaan unta dan minum air kencing unta. Ini memang ada hadis. Minum air kencing unta. Baik, jadi mereka sebab tak boleh hidup, jadi mereka pun pergi belaka. Ni satu kumpulan yang ramai juga. Mereka pergi kepada sahabat yang menjaga unta tadi. Mereka buat seperti yang disuruhkan oleh Nabi SAW tadi. Tapi apa jadi? Dan mereka minum, mereka bunuh sahabat tadi. Mereka bunuh sahabat tadi dan mereka ambil unta yang dipelihara oleh sahabat tadi, bawa lagi. Bawa lagi tadi. Baik. Nampak tak? Sebab mereka ni, Islam mereka tu bukan Islam yang kita apa? Islam yang kemah tu. Islam mereka tu gitu jelah. Jadi sebenarnya nampak apa yang diperintahkan sebenarnya ini datang wahyu. Allah nak menghinakan mereka tadi. Sebabnya apa tak? Mereka sebenarnya murtad. Mereka murtad. Dulu datang untuk Islam, tapi dah hati bukannya nak sangat. Jadi mereka murtad. Jadi Rasulullah hantar
Hantar sekumpulan sahabat pergi mereka itu, dan mereka semua dibunuh. Allah nak menghina, nampak tak? Nabi suruh mereka minum air kencing tadi sebenarnya apa? Ya, sebab wahyu dari Allah. Allah tahu sebab mereka ni memang nak murtad. Nampak tak? Nabi tak pernah suruh pada orang lain. Itu waktu saja. Tapi dalil itu tak boleh dijadikan apa? Alasan Nabi pernah bagi apa? Pernah suruh mereka itu. Jadi mereka itu walaupun kita tahu mereka sempat jumpa dengan Nabi, sempat beriman seolah macam sahabat. Jadi mereka tidak boleh dikategorikan sebagai sahabat. Sebab makna sahabat adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka beriman dengan Allah Rasul hingga mati pun dalam keadaan Islam. Mereka pernah berjumpa dengan mereka ni pernah berjumpa dengan Nabi syarat dia. Kita ni beriman Allah Rasul ke, tapi tak pernah jumpa. Bukan sahabat. Dan syarat ni mereka ni pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan mati mereka dalam keadaan Islam, maka itulah mereka sahabat. Tu ya. Adapun orang yang sezaman dengan Nabi SAW, mereka beriman tapi tak jumpa dengan Nabi SAW, maka mereka ini tak dikenal sebagai sahabat. Tu. Di antaranya Raja Habsyah Najasyi. Najasyi itu dia Islam. Dia Islam tapi tak pernah jumpa Nabi SAW. Itu apa ya? Itu saya ambil selingan selingan. Sebab orang kita lu cari apa? Macam-macam cari apa? Okey ke apa? Dulu ni. Ya Allah, cicak ke apa semua tu, nak buat ubat, jawapannya tak boleh. Ada juga orang ni. Dia kata, "Ustaz, boleh tak tu?" Kadang-kadang dia kata apa? Dia kata apa? Orang sarankan supaya gunakan benda ini untuk rawatan. Saya kata lihat, sesuatu yang haram tetap haram, bukan boleh jadi ubat. Bukan boleh jadi ubat. Dia kata dia kata kemungkinan mungkin ada orang yang gunakan kemudian dia sembuh. Tapi saya kata tak boleh. Sebab yang haram kita kena tahu. Sebagai contoh agak lah. Sebagai agak dia kata tak. Dia kata orang tu buat rawatan dengan agak kemudian sembuh. Sembuh. Tak boleh ambil dalil. Kena ingat sebab tu kita di sebagai umat Islam kita kena akui yang halal itu halal, yang haram itu haram. Barulah iman yang sempurna. Okey. Terusnya. Jadi setelah mana Allah Taala jelaskan secara ringkas. Subhanallah, ringkas semua. Allah kata apa? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan Muhammad, beritahu kepada mereka, dihalalkan kepada kamu yang elok-elok tadi. Yang baik-baik apa? Yang halal tadi. Itu je. Jadi tak perlu nak cari dah hak lain. Ayat ni pendek tapi ringkas, memadai bagi setiap orang yang betul-betul beriman kepada Allah Taala. Baik. Dan kemudian Allah Taala ceritakan pula. Sebab pertanyaan mereka itu sebenarnya terlalu luas. Sebab mereka tanya apa? Apa yang dihalalkan? Apa yang dihalalkan? Jadi Allah turunkan ayat ni sesuai dengan zaman mereka. Sesuai dengan zaman mereka, tapi menjadi iktibar untuk zaman kita. Tengok Allah sebut turunnya, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Tu. Jadi sini pula Allah ceritakan dan yang halal, maksud yang halal ni buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Jadi hal ni Allah Taala bagi kemudahan. Bagi kemudahan dia. Sebab apa? Orang zaman dulu dia memburu, kita apa? Ada tombak, ada panah. Masa tu tak ada senapang lagi. Zaman tu belum ada senapang. Cuma di sini saya bagi secara ringkaslah. Panah, tombak, benda yang tajam. Benda yang tajam melukakan. Nampak tak? Jadi orang yang memburu dengan benda yang tajam ni macam sembelih. Hukumnya macam sembelih kalau kena mati ya. Baik.
Adapun dengan kata senapang, pistol tak boleh. Bukan tak boleh memburu. Syarat dia kalau tembok binatang tadi masih hidup sempat disembelih. Ini syarat dia. Sebab dengan senapang peluru tu, peluru kacang-kacang tu kan, dia panas, bukan tajam. Jadi binatang tadi mati, nampak? Sebab panas bukan sebab tajam. Jadi wajib sembelih. Ingat tu, kalau pergi burung tembak burung tu kena cepat-cepat tu. Boleh tangkap dia sembelih. Nanti tiba-tiba tembak burung mati. Tak apalah ni. Rezeki. Tak boleh. Baik. Di sini pula Allah Ta'ala mengizinkan. Allah mengizinkan cara untuk memburu. Tadi saya kata kalau dengan senjata tu alhamdulillah dia. Ini boleh juga menggunakan binatang. Sebab zaman dulu mereka juga gunakan binatang. Dan yang paling terdekat sekali binatang yang mereka gunakan adalah anjing. Anjing. Anjing buruan dia panggil Jangan pula anjing yang kita biasa-biasa tu. Tak boleh. Anjing ni mesti dilatih. Tu ada syarat dia. Tu ada pada bab fiqh ni kita. Sebab dilatih anjing tu, dia boleh tangkap binatang tadi dan langsung dia tak makan. Kalau dia makan, haram. Tu. Dan ini bukan buat sekali. Kena buat berkali-kali. Sebab mungkin kali pertama dia tak makan. Buat kali yang lain pula dia makan pula. Jadi makna tak boleh. Tu dia ada syarat-syarat dia. Kita tak apa itu bahagian apa? Yang berkaitan macam mana nak gunakan ataupun binatang untuk memburu tadi. Baik. Jadi dalam ayat ini maka Allah Ta'ala menjelaskan, Allah menghalalkan bagi umat Islam tu dia. Kalau yang dulu sembelihan kan. Ayat ini lepas berkaitan sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, itulah rezeki yang baik. Rezeki yang baik atau ibadat dia. Dan di sini Allah Ta'ala menjelaskan pula, Allah menghalalkan pula menggunakan binatang, binatang buruan untuk menangkap, untuk menangkap. Kita nak memburu boleh menggunakan binatang-binatang buas. Binatang buas ni binatang yang bukan kata itu sebut binatang buas ni, binatang tu mesti dilatih lah. Jangan pula binatang tu yang pelihara singa makan tuan. Itu tak boleh lah. Kira. Okey. Jadi mana apa-apa saja binatang yang dilatih untuk berburu dan dia boleh ikut apa didikan dia tadi, tu boleh lah. Macam seperti anjing, anjing boleh, burung, burung contoh gunakan burung macam burung helang ke sebagainya kan, tu boleh berlaku. Baik, ini yang apa? Yang dipegang oleh pandangan daripada sahabat, tabi'in dan juga para imam. Maka di antara mereka ni Sayyidina Ali. Baik. Daripada Ali bin Abi Talha diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat ini yang Allah sebut, dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Maka kata Ibn Abbas, binatang apa yang boleh gunakan? Anjing. Saya kata biasanya orang guna anjing lah tu. Anjing yang terlatih burung macam burung seperti burung helang, ataupun apa-apa burung yang boleh dilatih untuk menangkap buruan tadi. Baik. Maka dalam ayat ini Allah sebut jawarih. Itulah. Jawarih. Jawarih ini adalah iaitu binatang yang terlatih. Binatang yang terlatih ni itu contoh macam anjing tadi. Baik, ini digambarkan oleh Ibn Hatim tadi. Katanya juga diriwayatkan oleh ini oleh banyak lagi dia ahli tafsir Jawarih mana iaitu maknanya binatang yang boleh memburu melukakan. Sebab binatang yang akan ditangkap tu mati dengan sebab apa? Sebab dia luka dan sebagainya tadi. Baik. Ibnu Jarir diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu
katanya. Kata Ibn Umar. Adapun yang diburu oleh burung, yang diburu oleh burung seperti burung helang, atau burung-burung yang lainnya itu, dia kata, maka jika engkau sempat menyembelihnya, makanlah. Ini pendapat pada Ibn Umar. Dan jika tidak sempat menyembelihnya, jangan kamu memakannya. Jangan kamu makannya. Baik. Itu pendapat Ibn Umar dan sahabat. Baik, kata Ibn Katsir. Kata Ibn Katsir, dia ambil himpunan, dilihat pada jumhur ulama. Ini tentang binatang yang menangkap buruan tadi lah. Menurut jumhur ulama, mereka mengatakan, baik berburu dengan binatang-binatang seperti burung ataupun anjing, untuk menangkap, untuk menangkap binatang-binatang buruan tadi. Kalau contohnya, kalau burung ditangkap, menyebabkan mati juga kan dengan kukunya kuku yang tajam, cakar dan sebagainya. Kalau anjing sebab gigitannya, itu mati sebab itu. Baik, ini juga digambarkan oleh Ibn Jarir daripada Adi bin Hatim. Katanya, Adi bin Hatim ni seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi kata Adi bin Hatim, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haiwan yang diburu oleh burung helang. Sebab burung helang ni burung yang boleh diajar untuk menangkap binatang. Maka baginda menjawab, nampak tak? Apa yang ditangkapnya untuk kamu, maka makanlah. Ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Apa yang ditangkapnya, makanlah tadi. Bukan seperti yang pendapat Ibn Umar. Sebab Ibn Umar tadi dia syarat kenapa? Kena sempat sembelih tadi kan. Kena sempat sembelih. Kalau tak sempat sembelih, tak boleh. Itu bagi dia. Okey, tak apa dah. Tapi jumhur ulama berpegang dengan hadis ini. Kalau binatang yang tadi, nampak tak? Dia membunuh binatang buruan tadi okey. Tapi dengan syarat saya apa? Jangan pula duk kongsi dengan tuan dia pula. Dia ambil separuh. Dia ambil separuh, dia bagi pada tuan dia separuh. Itu tak boleh. Baik. Jadi haiwan yang digunakan untuk memburu, Allah sebut jawarih. Tu jawarih. Jawarih ni asal daripada jarhu. Jarhu ni maknanya binatang tadi boleh melukakan. Tahu tak? Boleh melukakan binatang buruan tadi. Tu. Baik. Dan juga dari mana mana jawarih ni sebab terbitan juga daripada al-jarhu. Al-jarhu ni maknanya dengan makna mengetahui juga. Satu, luka. Yang kedua, mengetahui. Sebab ini berdasarkan pada surah Al-An'am ayat 60, ba'da minasyaitonir rajim, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Itu kan jarahtum tu. Tentang jawarih dah. Baik, yang maksudkan anjing yang digunakan tadi adalah anjing yang mengetahui, dia terlatih. Makna dia tahu tuan dia suruh pergi tangkap. Dia dengar cakap tuan dia tak makan. Dia tak makan binatang tadi, dia tangkap tadi untuk tuan dia, bukan untuk dia. Itu daripada jawarih tadi. Baik. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, Allah sebut dah jawarih bukan libina. Bukan libina maksudnya dengan melatihnya untuk berburu. Ini syarat dia. Syarat dia, iaitu tuan dia tadi mesti melatih binatang tadi. Baik. Jadi dalam hal ni kita kena fahamlah. Diandai kata kalau binatang tu tak pernah dilatih, tiba-tiba ditangkap walaupun dia tak makan, jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Bagi contohlah, sekarang setengah orang pelihara anjing kan. Ada kan dia pelihara anjing, tiba-tiba anjing tu tangkap. Anjing tak makan, anjing tu biar. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Sebab syarat apa? Binatang tadi terlatih. Mana pernah dididik, diasuh oleh tuan dia. Mungkin kita kata apa? Mungkin dia tak latih anjing tadi, tapi dia beli. Okey. Mungkin dia beli hak yang telah dilatih. Hak yang telah dilatih. Itu lain. Tak kira
walaupun dia tak latih ataupun dah dilatih oleh orang lain, itu boleh. Syarat mesti anjing tadi seolah macam kena pergi sekolah juga. Kena pergi sekolah. Boleh diajar, boleh dilatih. Okey. Baik. Tak kira sama dia digunakan apa? Tadi. Kita tu kuku-kuku dia kan. Sebagainya. Nah. Baik. Jadi kemudian Allah jelaskan semua itu. Semua tadi binatang tadi yang boleh melukakan, yang terlatih. Tu dah. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Allah jelaskan. Kamu mengajarnya. Tu nampak syarat dia. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Macam mana Allah ajar kepada kamu? Iaitu Allah bagi ilham. Allah bagi ilham kepada manusia kan. Macam mana dia nak melatih binatang tadi. Tu. Maknanya pemilik haiwan tadi, ataupun yang pergi nak buru tadi, dia boleh perintah. Boleh perintah binatang dia atau boleh berisyarat. Dia isyarat tu binatang dia tahu. Tuan dia nak hak binatang, hak buruan tadi, maka dia pergi. Ada. Dan jika dipanggil maka dia datang. Tu. Nampak syarat tu. Jika dipanggil maka dia datang. Jangan pula dah. Dia pergi, dipanggil, dia buat lagi, pergi ke lain. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tu. Baik. Jika dia menangkap haiwan buruan, dia berangkat tadi untuk tuan dia. Untuk pemiliknya. Dan dia boleh bawa. Walaupun dia gigit, dia bawa kepada tuannya dia. Dan bukan menangkap untuk diri dia. Kalau menangkap untuk diri dia, tak boleh. Mungkin walaupun contoh kita kata apa? Ada kita apa? Dia berada dengan tuan dia suruh, okey, dia bawa binatang tadi, dapat tadi. Mungkin waktu yang lain lah, tuan dia tak suruh, mana? Hak tu dia tangkap, dia makan hak lain, mana? Dia tak bagi, tu lain pula, tak apa. Dia syaratkan bila tuan dia nak, dia dengar cakap. Binatang tadi dengar cakap, ya. Adapun contoh dia, hak ni bukan dia duduk dengan tuan dia. Dia pergi sendiri, kemudian dia tangkap, dia makan, tu tak apa. Binatang ni tak apa. Sebab apa? Masa tu dia tahu binatang yang ditangkap tadi untuk dia, bukan untuk tuan dia. Gitu kan. Jadi makna binatang tu kena faham, kena faham kehendak tuan dia. Kalau dia tak faham, tak boleh. Tak boleh itu. Okey. Baik, jadi semua itu maka Allah sebut fakulu mimma amsakna alaikum. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kamu. Nampak? Allah perintahkan nak. Baik, persoalannya mungkin kita kata, kan kita nak anjing. Kan anjing masa kita kan najis. Tu. Anjing itu najis. Macam mana pula nanti anjing tangkap, kemudian kita nak makan tadi? Nak kena kita kena samuk ke binatang tadi? Baik, dalam hal ini dimaafkan. Faham? Dalam hal ini dimaafkan. Tapi syaratnya anjing yang terlatih ni. Okey. Baik. Jadi sebab tu Allah jelaskan, maka makanlah dari apa yang ditangkap untuk kamu. Dia tengok kamu. Wazkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas sewaktu melepaskannya. Tu dia. Syarat dia sebenarnya macam ni lah juga. Macam kita gunakan pisau, kita nak sembelih, kita sebut nama Allah kan. Mati binatang tadi dengan sebab kita dah sebut nama Allah. Okey. Mana boleh makan. Begitulah juga contoh guna benda yang tajam lah. Contoh tombak. Tombak ke parang ke tak? Dia pakai baling macam bumerang tu kan. Yang boleh melukakan. Dia bismillah tu. Bismillah, dia pun lontar. Dia pun lontar, kena binatang tu luka dan mati. Tak sembelih pada leher kan? Tak apa. Tak disyaratkan untuk umburu ni. Ada pun sembelih tu untuk dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa ni, contoh ni kita pegang ayam. Takkan kita nak bagi luka tempat lain pula dah kena mati. Sebab tu binatang tu berada di tangan kita. Kalau kita kena tombak ke guna parang pun tadi kan. Bismillah. Kena. Binatang tu mati, boleh makan. Boleh makan.
Dan binatang, kalau kita gunakan untuk memburu dengan binatang, masa kita nak lepas tersebut bismillahirrahmanirrahim, kita pun lepas dia. Lepas dia kan, nanti dia tangkap binatang mati, boleh makan. Tu dia macam kita dah sembelih dah. Tu dapat. Sebab tu Allah sebut, maka makanlah dari apa yang ditangkap untuk kamu, dan sebutlah nama Allah. Baca bismillah dah atas binatang buas itu waktu melepas. Waktu nak lepas dia sebut nama. Baik, selama binatang pemburu itu sudah terlatih dan menangkap haiwan buruan untuk pemiliknya. Untuk pemiliknya, dan pemiliknya telah menyebut nama Allah masa nak lepas. Ketika melepaskannya, maka binatang buruan itu halal meskipun binatang itu telah dibunuh oleh binatang yang kita guna untuk untuk memburu tadi. Dan ini merupakan apa? Halal ijma' ulama. Semua mazhab. Sebab dia berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim yang ditanya Rasulullah tentang haiwan yang ditangkap oleh binatang yang digunakan untuk memburu tadi. Jawapannya adalah halal. Halal okey. Baik. Jadi kalau kita lihat sini, apa yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran di sini, maka ia dikuatkan lagi dalilnya oleh sunnah. Dia sunnah itu hadis Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, yang saya sebutkan hadis daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Itu dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku melepas anjing-anjing yang terlatih. Nampak tu? Anjing-anjing yang terlatih, dan aku menyebut nama Allah. Bismillah lah masa nak lepas tadi. Ketika melepasnya. Bila Rasulullah dengar gitu, maka bagi Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda kepada Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbakal mu'allama wa zakarta ismallahi fakul ma amsaka 'alaik." Qultu wa in qatalna, qala wa in qatalna ma lam yashraqha kalbun laysa minha fa innaka innama samaita 'ala kalbika wa lam tusammi 'ala ghairihi. Qultu lahu fa inni armi bil mi'radi sayda fa usiba fa qala idza ramaita bil mi'radi fa khazaqa kul wa in asabahu bi 'ardin fa innahu waqidun fala ta'kulhu. Tengok hadis ni, maka Rasulullah cerita panjang lagi. Nabi kata kepada Adi bin Hatim, sebab Adi bin Hatim tu dia suka memburu. Dia suka memburu, maka dia guna anjing dia untuk memburu tadi. Jadi sabda Rasulullah kepada dia, jika engkau melepas anjingmu yang terlatih, bukan pelihara untuk comel-comel tu kan, untuk comel bulu dan sebagainya tu, ataupun untuk jaga rumah tu tak boleh. Nabi kata, jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Nampak Nabi kata makanlah. Jadi sebab tu saya kata jangan pertikaikan anjing gigit tadi. Anjing gigit. Sebab kita kata semua berkaitan anjing, sebab kita mazhab Syafi'i ni anjing dan juga khinzir, babi adalah ainun najasah. Zat yang najis. Zat yang najis. Baik, tapi ini dimaafkan, nampak tak? Dimaafkan dalam hal ni. Tapi satu saja, jangan pula nanti contohnya dia pelihara babi ini dia gunakan untuk untuk menangkap tu, tak boleh. Sebab babi memang haram di sudut, nampak tak? Sudut Al-Quran. Al-Quran ittifaq. Anjing tak ada dalam Quran. Sebab anjing masalah hanya ada dalam hadis. Tapi sekarang ni dalam hadis ini mengatakan anjing yang digunakan untuk memburu, hasil tangkapannya halal. Nampak? Hasil tangkapan halal. Tapi syarat anjing yang terlatih. Tu Nabi kata, masa nak lepas baca bismillah.
Baca bismillah. Makan apa yang tangkap untuk kamu. Baik. Aku bertanya. Baik, jadi Adi dia fikirlah. Binatang kalau tangkap, anjing kalau tangkap binatang buruan, tadi mesti mati. Tu. Baik, jadi aku tanya, meskipun anjing-anjing itu bodohnya, boleh ke anjing dah dibunuh dah tadi? Maka Rasulullah pun menjawab, meskipun anjing-anjing itu membunuhnya. Nabi kata tak apa. Boleh anjing itu bunuh tak kisah. Tapi syarat dia, selagi tidak ada anjing lainnya yang ikut bersamanya. Okey. Ni ada lagi. Contohnya, anjing yang kata kita ni kita lepas, tiba-tiba ada anjing hot lain pula ikut dia juga. Ikut dia juga. Kan tak? Contoh ni anjing ni dapat tekan kita kata macam kita kata nak tekan gajah tu tak besar. Benda kecil macam kita kancil. Kancil kan? Sebab anjing besar daripada kancil tak? Tiba-tiba anjing lain pun pergi sama. Ini tak boleh. Ni tak boleh tu syarat dia. Nabi dah beritahu dah syarat itu tak boleh. Sebab engkau hanya menyebut nama Allah pada anjingmu. Anjingmu. Baik, dalam hal ni saya kata hak anjing lain ni okey, tapi kalau contohnya kalau mungkin kata ada dua orang. Dua orang ni ada anjing mereka, hak ni ada 2 ekor, hak ni ada 3 ekor. Tapi contoh kalau berapa ekor pergi, tapi anjing mereka kongsi, itu tak apa. Itu tak apa saya tahu tak? Yang tak naknya, tak. Hak ni duduk kat sini, dia lepas. Ada orang kat sana. Orang kat sana pun nampak tak? Mungkin anjing orang sana pun tengok yang hak tengok, dia pun pergi juga. Tu tak boleh. Sebab kita sebut nama Allah atas anjing hak kita je. Nampak tak? Jadi kalau ditangkap oleh anjing hak lain, tu tak boleh. Kecuali kalau kebetulan kita hantar, hak sana pun nampak, dia hantar juga. Tapi kita kena pastikan anjing hak tu kena tanya dia pula. Kamu hantar ke? Kalau dia kata tak, kalau tak boleh. Kenapa mesti tu? Itu jadi masalah fiqh. Jadi panjang sikit. Baik. Tu Nabi kata sebab engkau hanya menyebut nama Allah pada anjingmu je. Pada anjingmu. Maknanya kita maksud itu je. Dan tidak menyebut nama Allah pada anjing lainnya. Gitu. Aku bertanya kepadanya. Tanya lagi. Baik, ini bukan masalah apa? Bukan masalah guna anjing, hak ni pelai. Sesungguhnya aku melempar binatang buruan dengan lembing. Macam saya sebut tadi. Lembing ke, parang ke, hak tajam kan? Lalu mengenai sasarannya. Tu. Baik, bila kena sasaran, mungkin binatang tu luka ke, mati kan? Boleh makan ke tak? Okey. Baginda menjawab, jika engkau melempar dengan lembing, lalu melukainya, melukainya, maka makanlah. Boleh. Syarat luka. Sebab tu saya kata apa? Yang orang pergi tembak, hak tembak binatang, itu bukan melukakan. Walaupun contoh kalau keluar darah, tak. Dia mati bukan sebab hak luka tadi, tapi sebab panas. Tu. Sebab peluru yang biasa tembak bom tu, dia panggil peluru kacang-kacang. Sebab dia kecil-kecil banyak-banyak tu, bulat-bulat kecil ya. Dia akan pecah. Maka tembak, sekali tembak tu mungkin kena apa? 4-5 ekor kalau dia terbang dekat-dekat kan. Tu. Tu Nabi kata apa? Tu. Jika engkau melempar dengan lembing, melukainya. Syarat luka. Tu. Jangan pula masa nak lentar lembing tadi, binatang tadi jatuh dari tempat tinggi, nanti mati bawah. Ingat yang saya sebut dulu. jatuh daripada apa? Mungkin kalau burung jatuh apa? Terkejut, jatuh mati. Tak luka, tak boleh. Okey. Tu. Namun, Nabi kata, namun jika terkena pada bahagian yang tumpul, bahagian yang tumpul ni bahagian bukan tajam. Maka itu hanyalah haiwan yang mati kerana pukulan. Mungkin sebab kena derah, kena kat kepala ke, mati. Tapi tak luka. Maka janganlah engkau memakannya. Ini macam ayat lepas kan. Ini macam kita kejar-kejar ayam nak sembelih. Ayam lari, kita pun lari, ambil kayu, tok, mati. Pukul ayam, mati. Kan? Macam itulah. Tak boleh.
Ya. Tapi masa kejar-kejar ayam tu, tiba-tiba bau buat benda tajam dah. Oh, ya. Macam orang pergi tangkap ikan tu kan. Buat buat apa? Serampang kan. Tikam. Ha? Tikam dia mati. Tapi keluar darah kan. Okey. Tu. Baik, dalam riwayat Bukhari hak lain. Ada sabda Rasulullah SAW, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah. Wa in amsaka 'alaika fa adraktahu hayyan fadhbahhu. Wa in adraktahu qad qutila wa lam ya'kul minhu fakulhu. Fa inna akhdal kalbi zakatuhu." Okey. Hadis hak ni nak kuatkan hadis hak lain lagi. Hak tadi ya. Nabi kata apa? Jika engkau melepas anjingmu, masa nak berurat, jika engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah. Tu nampak tak? Sebutlah nama Allah. Jika ia menangkapnya untukmu, maksud dia tak makan tak? Dan engkau menyempuinya masih hidup. Okey. Ini sebagai contoh dia. Anjing ni tangkap, dia tak tangkap kat leher. Dia kalau tangkap leher mati. Dia tangkap mungkin sayap tak ada tumbang lah. Dia gigit sayap dia. Nah, kita pergi pun dia hidup lagi. Nabi kata apa? Maka sembelihlah dia. Nah. Kalau hidup maka sembelih dia. Tak. Jika engkau melihatnya sudah mati, dia mati duduk di mulut anjing tadi. Dan ia tidak memakannya. Anjing tadi tak makan. Maka makanlah. Boleh makan. Boleh makan tadi. Sesungguhnya tangkapan anjing itu, anjing gigit dah, berfungsi sebagai penyembelihannya. Dia kira sebagai anjing tu dah sembelih untuk kita. Sebab anjing tadi melukakan binatang tadi, dia kira sebagai anjing dah sembelih untuk kita. Subhanallah. Nampak tak? Syariat kita mudah, bukannya susah. Kalau kita lihat tadi, kalau kita sebut tak, anjing ni benda yang kita apa? Senang-senang kita panggil haram lah kalau orang kita dah. Tengok anjing kita takut kan? Takut dekat. Ini boleh digunakan untuk memburu. Tak apa. Tak ada hal. Okey. Baik, dalam satu riwayat lagi. Dalam satu riwayat lagi Nabi SAW ada sebut, fa in akala fala ta'kul. Kita lagi sempurna supaya kita faham daripada hadis ya. Sebab hadis dengan Al-Quran sama. Fa in akala fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna amsaka ala nafsi. Okey, Nabi kata, jika ia memakannya, tiba-tiba dah kita hantar dia, mana anjing ni lambat dah sampai. Dah, kita pergi lihat. Dah. Tengok-tengok dia apa? Dah habis dah satu paha. Dah habis satu paha dah. Maka janganlah engkau memakannya. Kalau nampak tadi, kalau contohnya kita kata apa? Mungkin sebab anjing tu dia buat kuat sikit, mungkin paha terkoyak ke apa? Faham tak? Tak ada masalah bang. Tapi jangan nampak bekas dia makan. Kerana Nabi kata, aku bimbang dia menangkap untuk dirinya sendiri. Dia tangkap untuk dia makan sendiri ya, bukan untuk tuan dia. Itu tak boleh. Baik, maka dalam ayat ini juga kalau kita lihat, Allah Ta'ala menyebut pemilik haiwan tadi menyebut nama Allah ketika melepasnya. Itu syarat yang berat. Masa nak lepas binatang tadi, maka sebut nama Allah. Begitulah juga contohnya kita nak apa? Kita gunakan daripada parang ke apa? Tombak tadi kan. Nak melontar ke arah binatang tadi, sebut nama Allah. Itu dia sebagai apa? Sembelih dah. Sebab tu Allah sebut, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallah alaih. Makanlah dari apa yang ditangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Iaitu ketika melepas untuk berburu. Ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Idza arsalta kalbakal muallama wa dzakarta smallah fakul ma amsaka alaik. Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan engkau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka makanlah apa yang ditangkapkan untukmu. Boleh, tak ada masalah dah.
Baik, dalam hadis Abu Sa'labah, dan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ada Rasulullah bersabda juga, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah, wa idza ramaita bisahmika fadhkur ismallah." Jika engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah. Dan jika engkau melepas anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Tu. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat, maka dalam kita apa? Dalam hal nak buru tadi dikaitkan apa? Menyebut nama Allah sebelum kita melemparkan apa? Senjata ataupun melepaskan anjing buruan tadi. Baik, Ali bin Abi Talha diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, sebut fazkur ismallah, dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya. Kata Ibnu Abbas, jika engkau melepas haiwan buruanmu, maka ucaplah bismillah, dan jika engkau lupa maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau terlupa maka tak berdosa. Okey. Kalau kita tengok tadi pada Zuhair tadi, seolah macam apa? Masa nak melepaskan binatang untuk memburu tadi, daripada Al-Quran dan juga sebagai hadis, pertama sebut nama Allah, makna baca bismillah. Baik, tapi kata Ibn Abbas, nampak tak? Kalau kamu lupa, nampak? Kalau kamu lupa tidak mengapa, iaitu boleh. Boleh maksud itu, tidak berdosa. Baik, ada yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Al-Quran, takwil Al-Quran, perintah supaya menyebut nama Allah ketika makan. Ada yang takwil ketika makan nama Allah ni. Ini ya, sebab mereka berdasarkan kepada hadis yang juga Bukhari Muslim tentang Nabi SAW mengajar anak tirinya ketika nak makan. Umar bin Abi Salamah ya. Sebab Nabi kata kepada Umar, "Sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tanganmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Maka kaitkan dengan makan. Masa nak makan binatang tu maka sebut bismillah tadi. Baik. Baik, dalam Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, satu kaum datang kepada kami. Mereka belum lama meninggalkan kekafiran. Baru ia Islam. Dengan membawa daging yang tidak kami ketahui. Mereka masuk Islam, tapi baru je masuk Islam. Kena buat daging yang kami tak ketahui. Apakah nama Allah disebut ketika mereka menyembelihnya atau tidak?" Kita tak ada. Baik, baginda SAW jawab, "Sebutlah nama Allah dan makanlah." Maka Rasulullah izinkan. Rasulullah izinkan. Baik. Tentang menyebut nama Allah. Okey. Ini masa sini kita kena faham. Tadi dalam masalah memburu, ini masalah biasa. Contoh sembelih ayam. Kena faham sembelih ayam ni. Baik. Kita sembelih ayam, kita sendiri tu kan. Kita sembelih ayam. Tiba-tiba lupa nak sebut bismillah. Lupa nak buat bismillah. Okey, nampak tak? Boleh tak makan ayam sembelihan tadi? Tengok. Boleh tak makan ayam sembelihan tadi? Bukan kata kita sembelihnya atau orang lain sembelih. Contohnya kita pergi ke pasar kan, tengok dah siap dah ayam, kita tak tadi baca ke tak? Baik, jawapannya boleh. Jawapannya adalah boleh. Tu. Adapun menyebut nama Allah sini bukan bismillah tu bukan wajib. Kena faham ya? Bukan wajib. Dan ini semua jumhur mengata. Jadi makna kalau orang, tapi syarat dia yang sembelih itu orang Islam. Ya? Seorang Islam. Sebab dikira kan begini. Mungkin orang tu, ada orang yang kita dia masa nak sembelih dia teringat dia baca bismillah. Ada juga orang yang lupa. Ada orang lupa. Jadi hukumnya adalah sama. Orang yang sembelih dia baca bismillah, sembelihannya boleh makan. Orang Islam, syarat dia orang Islam. Tu. Orang Islam yang sembelih, kalau dia lupa sekali menyebut bismillah, ya, boleh kita makan. Tidak ada masalah. Tu. Sebab ni nampak daripada hadis tadi dan juga pendapat Ibn Abbas. Jadi yang dalam ayat Quran bismillah tu dan juga Nabi sebut bismillah tadi ditakwilkan oleh setengah pendapat kan? Bismillah tu masa nak makan. Masa nak makan. Baik. Dan bismillah semua itu adalah hukumnya bukan wajib lah. Hukumnya adalah sunnah. Okey.
Yang penting yang sembelih tu orang Islam. Orang Islam. Baik, ini saja saya nak buat masalah fiqh lah. Baik, kita biasanya kalau kita lihat orang lelaki sembelih, satu hari tiba-tiba perempuan sembelih ayam. Orang kata, saya tak boleh makan ni sebab yang sembelih tu perempuan. Yang sembelih tu perempuan. Okey, timbul persoalan. Adakah wajib sembelih tu orang lelaki? Adakah wajib yang sembelih tu orang lelaki baru kita boleh makan? Jawapannya tidak. Kena faham tu. Ni saya buka ni masalah fiqh sikit. Jawapannya tidak. Apabila yang sembelih tu orang Islam, tak kira lelaki ke, tak kira perempuan ke, walaupun dia khunsa sekalipun, tapi syarat dia Islam. Syarat dia adalah Islam, boleh makan. Tak ada. Tapi biasanya kita lihat orang lelaki yang sembelih, sebab orang perempuan ni nak sembelih tu hati dia berdebar sikit. Tak sanggup. Orang lelaki pun saya kata bukan semua juga sanggup. Suruh sembelih ayam pun takut. Nak suruh sembelih lembu, lari. Cuba kita lihat tu. Kadang-kadang nak bila nak korban kan, semua ada dah orang berlaku. Tiba semua pakat lihat pula, ni siapa nak sembelih ni? Siapa nak sembelih ni? Sebab apa? Takut. Takut nak sembelih binatang tadi. Allahu akbar. Ada. Okey, ya. Jadi kita kena faham tu lah. Jadi maknanya tadi dalam ayat kita lihat sini, pertama sekali, ya, Allah Taala perintahkan kita makan yang elok-elok. Sebab tu saya kata sekarang ni kita fatwakan pada diri kita sendiri. Saya kata benda yang tak elok sebab umur saya kata. Rokok elok dah, vape elok dah. Tu kan. Adapun arak tu kita tahulah sebabnya Allah haramkan. Benda yang tak ada zaman Nabi ni, benda ni contoh rokok, vape ni tak ada zaman Nabi. Jadi sebab tu tak ada hukum. Tapi hukum yang ada tu ulama ambil, nampak tak? Secara apa? Secara mujmal, secara umum. Secara umum. Tengok, sebagai contohnya tentang rokok kalau kita di Malaysia dulu, arwah dah, Datuk Ishaq Bahrum dulu. Bekas mufti negeri Selangor lah. Dia ada fatwa rokok itu haram dulu. Nampak di antara fatwa yang diambil daripada Al-Quran ni. Wala tuhliku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebab apa? Bila misal ada dah sakit paru-paru lah, sakit jantung lah, ada kan sebab-sebab dia. Memang itu diakui oleh siapa? Doktor-doktor walaupun bukan Islam. Jadi maknanya jelas. Benda tu boleh impak buruk kepada pelakunya. Jadi nampak tak? Tu dah ada dah. Walaupun mungkin, sebab saya pernah cakap juga dengan orang biasa, kadang dia kata, malahan setengah orang saya kata, zaman Nabi ada tu. Rokok dia kata zaman Nabi ada. Allahu akbar. Kita hok belajar hadis semua tak ada pun semua tu. Dia kata ada. Dia orang jahil. Senang dia pegang orang jahil lah. Kita kata mana ada? Dia kata mesti ada sebab dia. Sebab dia kata dia pergi Arab. Dia pergi Arab, dia kata pergi Arab Saudi pun isap rokok. Pergi tempat lain pun isap rokok, dia kata. Kalau orang Arab isap rokok mesti zaman Nabi ada. Allah, dia kiaskan begitu. Tak boleh lah begitu. Susah dah. Orang kita tak, benda tu habit dia. Susah nak tinggal. Dia kaitkan itu ada dari zaman Nabi. Itu sebab orang Arab buat. Allah Akbar. Baik. Ini yang Allah Ta'ala bagi ujian kepada umat-umat yang terkemudian. Ada benda yang tak disebutkan pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi kata apa? Tengok dalam hadis. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu telah jelas. Dan sesungguhnya yang haram itu telah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Antara kedua-dua itu yang syubhat. Jadi hal sekarang ni, nampak tak? Bila benda itu tak ada zaman Nabi yang mengatakan halal haram, maka jatuh hukumnya syubhat. Hukumnya syubhat. Baik, jadi yang meletakkan hukum sekarang adalah ulama-ulama. Ulama-ulama, bukan kita. Bukan kita orang biasa. Jadi bila ulama dia bagi fatwa, bukan seorang yang bagi fatwa dah. Tengok, kalau di Malaysia kita ada majlis fatwa. Majlis fatwa bukan seorang, bukan orang. Mereka akan bermusyawarah, akan bermuzakarah sebagainya sebelum memberi fatwa. Bila dah bagi fatwa, orang lain kata, dulu boleh apa?
Oh, dia kata dulu boleh. Kadang-kadang saya jawab secara kita apa, spontan lah. Saya kata, dulu kalau contoh dia kata guru-guru pondok pun isap okok juga. Tapi mereka zaman dulu taklah isap okok yang okok putih ni, isap okok daun. Banyak okok daun lah sebab lu tembakau tanam sendiri. Tengok kalau kita pergi ke Kelantan lah, sekarang yang berkurang. Sekarang berkurang lah. Kalau dulu tengok dia, kalau daerah Bacok, sebab di pasir kan dekat dengan laut dia kan. Situ cukup banyak apa? Tanam tembakau. Tanam tembakau. Dah. Tak apalah itu zaman dulu. Tapi ulama dah bagi fatwa sebab apa? Sebab zaman dulu kita tahu pengajian-pengajian tafsir dan juga hadis kurang di tanah Melayu. Kurang ya. Tapi ya, kita orang ni yang dah buat balik apa dia? Ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis daripada luar kan. Dah kita nampak semua tu, benda ni kita salah. Kita silap dulu. Tak apalah kita tinggallah dulu. Jangan dok pertikaikan dulu boleh sekarang tak boleh. Tanamkan pada iman kita. Benda tu elok tak? Benda tu elok tak? Thaibat tak tadi? Kalau termasuk thaibat, alhamdulillah. Nah. Baik, saya kata contohnya. Kita pantai timur ni, apa yang terkenal? Budu. Budu terkenal kan? Okey. Bagi orang pantai timur ni, budu tu sebagai thaibat. Thaibat tu bila makan letak budu sedap. Nak tambah lagi. Nak tambah lagi. Silakan. Walaupun contoh setengah orang kata mungkin orang sebelah pantai barat kan, dia orang dia tak biasa dengan budu kan. Dia tengok apa ni? Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Kan? Sebab makan budu bukan mudaratkan kita. Tu. Banyaklah budu, belacan, cencaluk, semua ni. Mudarat tak? Jawapannya tidak. Silakan. Nampak tak? Sebab tu kita ambil tadi yang Allah sebut thayyibat. Ambil tu. Setiap yang elok, alhamdulillah. Gunalah, makanlah, pakailah. Apa yang memberi impak yang menyebabkan apa? Sudut kesihatan terjejas dengan sebab penggunaan tadi, macam rokok kan. Dan juga hukum sudut agama, maka tinggalkan. Barulah kita selamat. Sebab itulah hadis yang saya kata tadi, hadis tu hadis panjang tu. Hadis panjang tu, sebab tu Nabi SAW ada menjelaskan apa? Likulli syai'in hima. Ni saya ambil datang hadis dah. Bagi setiap itu ada hima ni bagi kawasan larangan. Kawasan larangan. Batasan dia. Sebab tu dia kata, siapa yang menghampirinya yushiku yuqi'a fi. Siapa yang menghampiri kawasan larangan, Nabi kata, kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam yang dilarang tadi. Begitulah. Malah benar hak syubhat. Jadi sebab tu Nabi kata ittaqu syubhat. Takutlah kamu kepada syubhat. Sebab syubhat-syubhat ni boleh tinggal hanya Nabi tunjuk kat sini takwa. At-taqwa hauna ya. Nabi tunjuk kat mana? Kat dada. Takwa tu dalam hati. Bila hati yang bertakwa, insya-Allah dia boleh meninggalkan segala bentuk syubhat pula kita ni. Ya. Okey. Jadi alhamdulillah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan kita dapat fahamilah ayat kita pagi ini. Saya kata surah Maidah ni memang panjang-panjang. Ada sudut keterangan dia supaya kita dapat fahami tadi. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Taala pencerahan kepada kita dengan pagi ini dapat jadikan panduan iktibar untuk kita amalkan dan dapat kita wawarkan lagi kepada sahabat-sahabat yang tiada di sini. Wa lahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan ada sebarang pertanyaan. Kalau ada sebarang pertanyaan. Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana syafi'an fid dunya wal akhirah waj'alhu lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatin. Allahumma fi lima wa tarda. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم